Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat dapat ya? Boleh respon? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Okey. Boleh saya start ya? Okey. Tunggu dulu. Semua sihat ya di rumah? Bersama keluarga? Hujung minggu dengan weekend dengan weekday sama je sekarang? Minta maaf banyak-banyak sebab ni first time live. Alhamdulillah dengan teknologi sekarang ni kita boleh jumpa melalui talian saja online. Rambut ni yang tepi ni potong sendiri. So nampak kemas sikit lah. Okay, boleh okay. Okay. Alhamdulillah, syukur. Sihat. Apa khabar Ustaz Amir? Lama tak jumpa. Okay. Okay, saya mula dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabiah sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur dapat pagi ni hari Ahad berjumpa untuk sama-sama berkongsi sedikit ilmu yang sama-sama kita insya-Allah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Untuk ilmu dalam
sebenarnya saya segan ke sebenarnya sebab tulis usrah. Jadi nak kat situ ada nakib lah. Kita nakib ni kalau grup-grup kecil boleh lah. Kalau besar macam ni orang-orang hebat memang kita tak mampu lah sebenarnya kan. Yang depan-depan ni dalam-dalam ni semua yang ada PhD semua ni kan. Kita ni orang-orang kecil belakang tabir. Jadi apa tu? Uh, uh, tak bersedia untuk berdepan dengan ramailah orang-orang hebat ni. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pagi ni kita mulakan pagi yang indah ni dengan selawat pada Nabi agar kita sentiasa menyertainya. Terima kasih kepada uh, para barisan pimpinan GD kerana beri peluang kepada saya untuk untuk share sedikit maklumat yang saya ada, dan juga yang diraikan Tuan Presiden dan serta barisan AJK dan MI dan juga sahabat Sabia yang setakat ni bagi saya istiqamah lah, tak macam saya lah, kejap ada kejap tak ada kan. Okey, saya dah kongsikan dalam sebab semalam dah cuba try untuk buat sharing slide ni, share screen tu, tapi macam tak berjaya sebab bila share tu muka kita terus hilang. So saya sharekan slide tu. Slide tu hanya macam roughly lah untuk kita punya guideline. Mungkin kita cuba boleh sahabat-sahabat boleh tengok slide tu. Okey, slide ni untuk sebagai guideline perbincangan pagi ni, perkongsian pagi ni. Ana terus mulakannya. Yang pertama sekali kita akan lihat pada tahap literasi kewangan rakyat Malaysia. Sebab yang ni sebagai kita punya asas perbincangan kita pada pagi ni, sebab kita nak tengok kat mana sebenarnya letak duduk pengetahuan kita rakyat Malaysia terhadap kepentingan pengurusan ataupun perancangan kewangan peribadi. Okey, yang kedua kita akan lihat tengok juga pada konsep perancangan peribadi. Sebenarnya personal financial planning ni apa dia yang dibincangkan, dan yang sebenarnya bila kita lihat dekat dalam media sosial memang dah banyak dibincangkan. Cumanya apa sebenarnya konsep perancangan kewangan peribadi atau personal financial planning itu sendiri. Dan yang ketiga, komponen ataupun proses perancangan kewangan peribadi. Okay, selepas kita mengenali apa komponen-komponen dia tu, baru yang seterusnya kita akan pergi kepada tindakan, apa yang sepatutnya kita buat. Dan yang kelima keterkaitan dengan keadaan semasa, isu semasa, iaitu moratorium yang diumumkan oleh kerajaan dalam pakej rangsangan. Yang keenam, kesimpulan. Yang ketujuh, buku-buku cadangan lah untuk pembacaan seterusnya. Okay, saya akan ambil masa untuk satu tajuk ni 5 minit sebab kita mungkin dalam setengah jam saja. Tak pasti dah jatuh cinta dengan buku tak boleh buat apa-apa. Selain dah jatuh cinta dengan isteri, dengan buku lah. Kemudian, okey, saya mulakan.
Okey, untuk tahap literasi rakyat Malaysia, kita boleh tengok ada satu report yang dikeluarkan oleh kerajaan. Yang ni nanti saya akan share. Okay, saya akan share sekarang. Okey, yang ni dipanggil kajian yang dibuat oleh Kementerian Kewangan saya rasa ini. Jadi tajuk dia kalau dalam bahasa Melayu Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019 hingga 2003. Okey. Okey, kita lihat yang pertama sekali, tahap pengetahuan kewangan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia memiliki tahap kewangan yang rendah terhadap pengetahuan kewangan mereka sendiri. Satu daripada tiga rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah. 75% rakyat Malaysia memahami bahawa inflasi bermaksud kos sara hidup akan meningkat. Tetapi hanya 38% dapat mengaitkan kesan inflasi dengan kuasa beli mereka sendiri. Yang ketiga, 43% rakyat Malaysia memahami bahawa wang bertambah pada asas kompaun mengikut peliharaan masa. Sementara 22% percaya bahawa wang bertambah secara marlah. Ini compounding calculation. Ini memang dalam yang untuk latest punya financial ni memang ini dia punya asas dia lah. Yang seterusnya, isi rumah yang berpendapatan rendah cenderung untuk memiliki tahap pengetahuan kewangan yang rendah. So, okey, dia maknanya bergantung juga kepada tahap pendapatan. Dan 92% rakyat Malaysia mempunyai produk deposit, tidak ramai mempunyai produk pelaburan. Yang ini memang sangat penting sebab apa? Rakyat Malaysia mudah tertipu dengan skamer. Disebabkan apa? Disebabkan dia ada produk deposit, maknanya dia ada wang simpanan. Kemudian dia bila skamer datang dengan membuat janji-janji yang indah dan individu yang tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam kewangan, dia terus percaya dan buat pelaburan, akhirnya tertipu. Yang ni memang banyak kes benar. Laporan-laporan polis telah dibuat dan press conference daripada polis pun banyak cerita tentang penipuan kewangan atau skema. Kemudian simpanan dan belanjawan. Okey, simpanan dan belanjawan. 1 daripada 10 rakyat Malaysia mempercayai bahawa mereka tidak berdisiplin dalam mengurus kewangan mereka. So kita boleh bayangkan kita ada berapa? 30 juta. Jadi yang bekerja ada berapa? 10 juta. Yang bekerja, jadi dalam 10 juta ni berapa yang, maknanya dalam 1 juta saja yang maknanya dalam 1 juta tidak berdisiplin. Dia percaya dia tidak berdisiplin. Okey. So yang seterusnya, 76% rakyat Malaysia mempunyai bajet untuk berbelanja, tapi 2 daripada 5 mendapati sukar untuk mengikutinya. Okey, yang ni maknanya ada bajet tapi tak disiplin. Yang seterusnya, 1 daripada 5 orang dewasa Malaysia yang bekerja tidak mempunyai simpanan dalam tempoh 6 bulan seterusnya. Ini pentingnya perancangan kewangan peribadi. Yang ketiga, 3 daripada 10 orang dewasa Malaysia yang bekerja perlu meminjam wang untuk menyebarang keperluan asas. Ini yang paling bahaya sekali lah. Sebab keperluan asas bukan dibeli melalui wang pinjaman. Dan 84% rakyat Malaysia mendakwa mereka menyimpan secara tetap hanya untuk jangka masa terdekat. Iaitu simpanan tersebut kebiasaannya dikeluarkan pada akhir bulan untuk menampung perbelanjaan harian. Jadi tidak ada simpanan jangka panjang. Kesediaan untuk menghadapi situasi luar jangkaan. Yang ni yang berkaitan dengan keadaan sekarang lah.
52% rakyat Malaysia berasa sukar untuk menyediakan 1,000 sekiranya berlaku kecemasan. Yang ni memang kerajaan dah dapat kenal pasti, dan sebab tu kerajaan dengan secepat mungkin mengeluarkan stimulus package tu untuk memastikan kelangsungan para pekerja dan isi rumah di Malaysia. Hanya 24% rakyat Malaysia dapat menampung perbelanjaan sehari hidup untuk sekurang-kurangnya 3 bulan atau lebih sekiranya kehilangan sumber pendapatan utama mereka. 10% boleh bertahan untuk lebih daripada 6 bulan. Maknanya 10% saja. Jadi dalam 10% campur 24%, yang seterusnya tu memang agak kritikal lah, dalam 60%. Jadi hanya 17% rakyat Malaysia mempunyai insurans hayat dan perlindungan takaful. Ini pendekatan. Takaful ni pendekatan sebenarnya. Kalau kita maknanya kita kena educate kepada rakyat Malaysia, terutamanya Bumiputera Melayu, untuk mereka betul-betul mengenal pasti dan memahami bahawa takaful itu adalah satu keperluan, bukanlah satu yang pilihan, sebab dia membantu kita untuk menguruskan risiko kewangan kita. Merancang untuk persaraan. 41% rakyat Malaysia bergantung kepada simpanan KWSP. Mereka sebagai sumber pendapatan utama untuk persaraan. Maknanya tidak ada simpanan yang lain. Hampir separuh daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk persaraan. Separuh, maknanya 50% memang tidak ada. Tidak yakin mempunyai. Maknanya memang lepas bersara tu dia akan dikategorikan sebagai dalam golongan miskin lah, kalau dia tidak ada pendapatan. Kemudian 16% rakyat Malaysia sangat bimbang tentang pembelanjan isi rumah pada usia tua mereka. Ini retirement planning. 68% daripada ahli KWSP yang tidak aktif, 68% daripada ahli KWSP yang aktif tidak mencapai simpanan asas yang disyorkan mengikut kumpulan umur. Yang ni memang KWSP dia ada buat kajian tentang ahli-ahli KWSP yang tidak mempunyai simpanan asas. Maknanya KWSP dah kira dah untuk selepas pension berapa perbelanjaan keperluan isi rumah. Jadi dah ditetapkan jadual-jadual mengikut umur sehingga umur 55 tahun, dan selepas dan ada syarat simpanan asas. Dan simpanan asas ni boleh digunakan oleh ahli selepas pencen. Jumlah simpanan asas yang disyorkan pada umur 55 tahun ialah 240,000 yang membolehkan pengeluaran bulanan sebanyak 1,000 untuk tempoh 20 tahun. Yang ini ada juga berkaitan dengan lifestyle ataupun gaya hidup. Jadi gaya hidup kita sekarang ni sebelum pencen macam mana? Dengan rumah, kereta, kita rasa, makan, dan kita cuba buat perancangan atau kita bayangkan selepas pencen bagaimana keadaan kita. Adakah sama juga macam sekarang ni, ataupun kita perlu cut kos-kos yang sebenarnya tidak perlu. Yang seterusnya, 6 daripada 10 pekerja Malaysia bekerja sendiri dan tidak tergolong sebagai tenaga kerja dan tidak dilindungi oleh sebarang sistem pasaran atau pencen. Ini yang ada juga rekod-rekod pekerja yang tidak dapat pekerja-pekerja yang tidak direkodkan. Dia bekerja sendiri semua. Jadi yang ni antara golongan yang terkesan dengan keadaan inilah situasi sekarang ni. Konsep perancangan kewangan peribadi. Yang ni saya ambil daripada definisi daripada buku English book. Konsep dia tak ada perancangan kewangan ni, dia tidak ada definisi, dia ada konsep saja. Sebab dia bukan akademik punya ni argument. Dia punya
Maknanya konsep dia, perancangan kewangan adalah proses memenuhi matlamat kewangan individu untuk mencapai matlamat kewangannya. Satu set strategi atau rancangan masa depan disusun dan disesuaikan selaras dengan keupayaan dan keperluan individu. Ini proses perancangan kewangan tu. Konsep keseluruhan dia lah. Maknanya dia ada matlamat, dia ada rancangan, disusun berdasarkan keupayaan dan keperluan kewangan individu tu. Okey, yang ni saya banyak ambil daripada blog-blog atau website financial planner yang memang dah ada dalam media sosial untuk mudah. Okey, apakah itu perancangan kewangan? Satu proses yang menilai kedudukan kewangan semasa, yang kedudukan kewangan kita yang sekarang ni, dan masa depan seseorang, dan kita compare kan, kita cuba kita compare kan masa depan kita seseorang dengan menggunakan pemboleh ubah untuk menentukan aliran wang. Nilai aset, maknanya cash flow dengan aset kita, dan rancangan kecemasan kewangan pada masa hadapan. Okay, boleh faham? Perancangan kewangan yang baik akan menyedarkan seseorang menyedarkan seorang pelabur perubahan yang perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran proses perubahan antara fasa kewangan dalam kehidupan. Sebab kita dia ada satu milestone ataupun roadmap perancangan kewangan ni kita akan buat dalam jangka masa panjang. Contoh, kita akan target umur kita dalam 70 tahun atau 75 tahun. Kemudian kita akan backward. Maknanya kita akan daripada 70 tahun ni, 75 tahun ni kita akan patah balik kepada umur kita. Jadi kita tengok daripada 70 tahun ni kita akan pecah-pecahkan lagi. Jadi kita ada target-target dia 10 tahun, 10 tahun, ataupun seterusnya kita akan pendekkan lagi 5 tahun, dan seterusnya setiap tahun, dan seterusnya setiap bulan. Barulah kita nampak bagaimana perjalanan kewangan kita itu tersusun dan mencapai matlamat apa yang kita rancangkan. Dia lebih kurang seperti strategic planning lah, perancangan strategik. Okey. Okey, komponen perancangan kewangan peribadi. Yang ni yang dikatakan tadi, pemboleh ubah yang digunakan untuk membuat perancangan kewangan peribadi. Jadi yang pertama sekali, dalam menguruskan kewangan kita perlu ada perancangan aliran tunai ataupun cash flow. Kalau ikutkan perbincangan kewangan peribadi ni, satu hari ni memang tak cukup sebenarnya, sebab dia very technical. Setiap komponen ataupun pemboleh ubah ni dia mempunyai dia punya template, dia mempunyai kita panggil formula. Kebanyakan formula ni ada daripada ni lah, finance punya teori. Jadi diimplementkan dalam perancangan kewangan peribadi. Jadi yang pertama sekali, daripada perancangan aliran tunai ni, saya ada share Excel tu. Yang tu pun saya download daripada satu blog seorang perancangan kewangan. Saya tengok dia punya Excel tu, bolehlah untuk kita screening kedudukan kewangan kita. Jadi bila dalam perancangan aliran tunai ni, jadi kita akan letakkan kita punya pendapatan dan perbelanjaan. Jadi kat situ kita akan nampaklah sebenarnya aliran tunai kita adalah negatif ataupun positif. Okey. Kemudian seterusnya kita akan buat satu proses screening nilai aset bersih ataupun network statement. Network statement ni antara dua. Aset, maknanya harta yang kita miliki. Aset ni kita ada aset yang fixed asset dengan liquid asset. Maknanya kita ada seluruh aset-aset yang nilainya sebagai aset seperti rumah,
pelaburan, simpanan, ini aset. Kemudian kita akan uh, cuba untuk uh, bezakan dengan kita punya liability, hutang. Jadi hutang ni ada macam-macam hutang, pinjaman semua tu. Jadi kita akan cuba untuk apa kita panggil asset minus to liability, and then kita akan equal dengan net worth kita. Jadi dari situ kita nampak net worth ni maknanya harta yang kita ada. Okey, yang seterusnya daripada cash flow dan nilai net worth ni, lama juga ni. Jadi kita akan dapat hutang, nisbah hutang. Yang ni dia ada dia punya formula. Dia tak dapat nak share kat sini sebab yang ni sebenarnya kalau ikutkan untuk satu sahaja komponen ni kita boleh bincangkan satu hari pun kemungkinan tak pasti habis tak habis, sebab pagi kita akan belajar tentang konsep dan petang kita akan buat screening. Jadi bila nak screening ni kita perlu ada keseluruhan data-data kewangan kita untuk kita masukkan. Ini yang betul lah. Jadi kita akan dapat dia punya hasil dia. Seterusnya bila kita dah nampak dah debt ratio kita, sebenarnya debt ratio ni maknanya hutang dengan pendapatan kita jangan melebihi 50%. Itu normal lah. Mana-mana pun normal. Kalau kerajaan dia tak bagi lebih daripada 60%. 60 ataupun 40% macam tu. Untuk memastikan kelangsungan aliran tunai kita dalam keadaan positif. Yang seterusnya daripada perancangan aliran tunai ni kita akan dapat matlamat kewangan kita, financial goal. Terusnya dan kita financial goal ni yang tadi kita buat milestone tu setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun sehingga umur kita jangkakan berapa umur kita, 70, jadi kita dapat buat matlamat tu. Seterusnya kita dapat menguruskan hutang. Jadi kita dah nampak kita punya aliran tunai ni positif ataupun negatif. Positif, alhamdulillah kita boleh teruskan dengan perancangan pelaburan sebab kita ada lebihan. Kalau kita ada kita kekurangan, maknanya negatif, kita perlu pergi kepada satu lagi proses pengurusan hutang, debt management. Ini ada step-step dia bagaimana untuk kita uruskan hutang credit card, hutang personal financing atau personal loan, persendirian atau hutang kereta. Jadi mana yang kita perlu dulukan, jadi kita kena susun semua ni. Dan daripada semua yang kita nampak duit wang yang kita ada ni, baru kita perasan sebenarnya kita ni dalam keadaan dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang sebenarnya kritikal. Dan kita boleh nampak dekat situ sebenarnya ada kos-kos yang perbelanjaan yang tidak patut kita lakukan, dan kita boleh letak perbelanjaan ini dalam kita punya tabung kecemasan. Itu yang kebanyakannya terlepas pandang. Seterusnya kedua, perancangan cukai dan zakat. Yang ni kita cuba untuk uruskan zakat, maksimumkan pelepasan cukai dan rebate cukai. Dan zakat ni zakat pengiraan zakat yang sebenarnya macam mana, zakat pendapatan dan zakat-zakat yang lain. Zakat pendapatan lah, kita akan fokus pada zakat pendapatan. Okey, yang ketiga pengurusan risiko, risk management. Risk management ni berkaitan dengan takaful lah. Yang ni pun ada dia punya time right dia, macam mana sebenarnya kiraan takaful yang sebenarnya. Bukannya kita terus beli, jumpa ejen terangkan bagaimana terangkan produk tu, compare dengan produk-produk daripada syarikat yang lain bagus, kita terus beli. Tapi sebenarnya dia tidak bersesuaian dengan kita punya risiko sendiri. Itu yang dalam perancangan kewangan peribadi ni memang ini dititik beratkan. Sebab bila kita tersilap beli produk takaful, kemudian bila kita 2-3 tahun kita jumpa pula produk yang lebih, kita terminate, kita buat yang lain. Lepas tu kita sentiasa begitu ni, tanpa sebenarnya dia bersesuaian dengan risiko yang sebenarnya kita nak kita nak
kita punya appetite ataupun kita nak uruskan risiko kita. Yang seterusnya keempat, perancangan pelaburan. Yang ni kita kena kenal pasti apa tu kita panggil asset allocation ataupun kedudukan pelaburan tu daripada risiko, risk and return. Kalau pelaburan dia selalu risk and return. Maknanya daripada bagaimana satu pelaburan tu yang dia punya risk rendah, ini normal lah untuk dalam finance. Low risk, low return. High risk, high return. So untuk individu dia kena kenal pasti dengan kedudukan kewangan yang dia ada, risiko manakah yang bersesuaian dengan kewangan dia. Jadi dia perlu letak simpanan tetap ataupun dia perlu melabur dalam emas ataupun bond, suku ataupun money market ataupun unit amanah, saham yang sekarang ni tengah ramai orang belajar tentang saham, komoditi pun sejenis macam saham juga, tapi dalam produk yang lain. Kemudian perniagaan, sama ada dia nak teruskan dalam bentuk perniagaan, pelaburan dia jadi partner share ke, share partner ke, ataupun dia nak buat pelaburan dalam hartanah. Jadi yang ni semua kena kenal pasti. Sebenarnya dia adakah bersesuaian dengan diri dia dan keadaan kewangan dia. Yang seterusnya perancangan persaraan, yang ni tadi saya dah bagi tahu. Perbelanjaan bulanan selepas persaraan itu, adakah dengan kedudukan kewangan sekarang ni dia mampu untuk meneruskan hayat dia dengan kewangan yang dia ada. Dan yang terakhir adalah perancangan harta pusaka. Yang ni paling sensitif lah. Sepanjang saya bekerja pun saya tengok memang sangat susah untuk uruskan harta pusaka. Bukannya disebabkan Malaysia ni kita dah ada satu sistem yang baik sebenarnya, tapi disebabkan hubungan manusia itu sendiri. Jadi bila ada produk-produk yang seperti wasiat, hibah, amanah, ni trust, cash trust, takaful, KWSP dan harta sepencarian ni, bila kita dah tahu uruskan dia bagaimana, insya-Allah selepas kematian kita, harta-harta kita itu diuruskan dengan baik. Okey. Ini pun dah berapa? Lama dah. Boleh teruskan lagi ya? Okey, ini contoh analisa kewangan peribadi. Yang ni sahabat-sahabat boleh cuba untuk masukkan amount atau figure-figure dalam ni. Kemudian boleh lihatlah dekat situ dia akan sum totalkan cash flow kita dan net worth kita di dekat atas tu. Okey. Okey, tindakan dia. Yang tadi semua yang kita sebelum ni dibincangkan tentang produk-produk. Bukan produk, tentang komponen ataupun boleh ubah yang digunakan untuk membuat perancangan kewangan kita. Okey, ini proses dia. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Menilai kedudukan kewangan semasa anda. Maknanya yang pertama sekali kita dapatkan cash flow, kita kena buat screening cash flow kita dan net worth kita. Jadi bila kita dah dapat yang tadi tu, baru yang kedua kita menetapkan matlamat kewangan peribadi. Yang ketiga, menentukan tindakan yang perlu diambil. So, selepas tindakan yang perlu diambil ni, selepas kita dah buat cash flow dengan net worth, kita ada satu lagi step yang kita kena susun semula perbelanjaan kita untuk memastikan perbelanjaan kita ni tidak negatif dan dia sama ada tidak negatif dan dia dapat membantu kita untuk kita mencapai matlamat kewangan kita yang kita tetapkan. Yang seterusnya, keempat, menilai alternatif yang akan memenuhi matlamat kewangan. Yang ni maknanya kita yang tadi kita akan buat semakan mana yang perlu, mana yang tak perlu, mana yang jangan beli dulu, mana yang
didulukan prioriti kita, pelaburan ke, simpanan ke, ataupun pembelian aset ke, ataupun pembayaran hutang. Yang ni kita akan buat screening. Yang seterusnya, mewujudkan plan kewangan anda dan melaksanakan. Yang ni baru kita, bila kita dapat screening semua tadi, barulah kita buat satu perancangan kewangan. Yang ni kita, bila dah buat perancangan kewangan, jadi kita dah mengenal pasti dalam setiap komponen ni apa produk-produk yang dapat membantu kita. Contohnya takaful, apa produk dia, apa tu estate planning ataupun perancangan harta, apa produk yang sesuai untuk kita ambil. Okey, untuk pelaburan, apa yang bersesuaian dengan risiko kita yang kita sanggup, dan seterusnya lah untuk yang lain-lain. Dan akhir sekali, mengkaji semula dan menyemak plan kewangan anda berdasarkan situasi kehidupan yang berubah. Berubah ni maknanya sekarang ni, kalau daripada awal bekerja umur 25, jadi selepas 5 tahun tu mungkin dia naik pangkat. Jadi gaji dia dah lain, ataupun dia dapat kerja lain. Jadi gaji dia dah naik. Dan dia daripada bujang, dia dah kahwin dan dia kahwin. Seterusnya 30 baru ada anak dan seterusnya lah. Dia naik pangkat, dia kahwin, ada anak, beli rumah, kereta. Yang ni yang akan sentiasa perlu disemak lah. Sehinggalah dia selepas pencen. Okey, moratorium. Okey ke? Okey saya punya ni, saya nak kena laju juga sebab saya rasa dah dalam setengah jam juga. Okey. Seterusnya moratorium ni, okey. Ini sedikit daripada banci daripada mana ni? Yang bawah ni kalau ikutkan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey, yang ni ringkasan penemuan survey. Yang atas ni banci. Jadi kesimpulan dia untuk kita lihat dekat sini, yang pertama, kesan PKP kepada perbelanjaan isi rumah mengikut pendapatan, kelas pendapatan. Jika dilihat dari sudut kelas pendapatan, didapati kumpulan kelas pendapatan top 20, T20, yang menunjukkan penurunan ketara dari segi perbelanjaan penggunaan, iaitu sebanyak 59%, diikuti kumpulan M40, 48%, dan B40. Kalau kita tengok dekat sini, maknanya kumpulan M40 dengan B40 masih melakukan perbelanjaan dalam keadaan sekarang. Maknanya memang keperluan M40 dan B40 untuk berbelanja. Jadi bila berlaku kesan ni, bila berlaku sedikit kemelesatan ekonomi, akan mengganggulah kehidupan mereka. Okey, ini kesan dia kepada ekonomi. Ekonomi memang secara umumnya sangat bergantung dengan aliran cash, wang di dalam aliran ekonomi. Jadi aliran wang ini, money flow ni, adalah bergantung dengan aktiviti jual beli. Dan aktiviti jual beli yang paling banyak sekali adalah kalau kita ikutkan banyak bergantung kepada consumer product. Consumer product ni adalah produk-produk pengguna yang digunakan oleh rakyat. Jadi bila consumer product ni terganggu, maknanya ekonomi akan terganggu lah. So kalau kita tengok dekat ni, pada tahun 2019, 59.8% sumbangan sektor isi rumah kepada keadaan ekonomi. Maknanya lebih daripada 50% adalah sumbangan daripada consumer product tu. So kalau bila berlaku dia panggil istilah dia, berlaku gangguan pada aliran wang di dalam jual beli produk-produk yang digunakan oleh rakyat ni, maka akan mengganggu ekonomi. Okey, yang kedua, seterusnya ringkasan penemuan survey khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu.
Okey, tadi yang literasi laporan di atas tadi yang sebelum ni dah terangkan bagaimana keadaan kewangan rakyat Malaysia. Jadi bila berlakunya macam ni, dia akan memang memberi kesan lah. Jadi dekat dalam ni kalau ikutkan survey ni 168,000, memang ramai lah dia guna dalam talian ni. Dia ada berkaitan dengan etnik, jadi dia ada kesan-kesan dia yang berlaku kepada pekerja-pekerja sektor ni. So, boleh baca dekat sini lah, nak terangkan ni pun panjang juga. Okey, untuk moratorium ataupun bayaran balik pinjaman, yang ni saya ambil daripada saya punya bos saya lah. Dia cuba jawab daripada wartawan. Apa moratorium bayaran balik pinjaman bank? Iaitu tawaran penangguhan atau penggantungan sementara kewajipan peminjam ke atas pembayaran balik pembiayaan untuk jangka masa yang terhad. Dalam tempoh ini, pelanggan yang mempunyai pembayaran yang memenuhi syarat tidak perlu membuat apa-apa pembayaran balik dan bayaran lewat atau penalti tidak dikenakan. Maknanya 6 bulan untuk rumah, untuk apa lagi? Kereta, untuk kredit kad tak ada. Cuma kredit kad boleh ditukar kepada pinjaman. Semua individu, perusahaan kecil dan sederhana, PKS diberi penangguhan dalam pembayaran kecuali kad kredit tadi, yang akan dilaksanakan secara automatik oleh bank sekiranya pembiayaan memenuhi kriteria yang berikut. Maknanya dalam masa 90 hari tidak ada tunggakan, 3 bulan bayaran baik, cantik, dan dalam denominasi ringgit Malaysia, dalam pinjaman dalam RM ringgit Malaysia. Moratorium ini dilaksanakan untuk mengurangkan tekanan ke atas kewangan rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kerajaan telah berusaha lah untuk membantu rakyat dan juga IKS. Yang untuk IKS, PKS ni memang ada data yang memang dalam sektor ekonomi sangat besar daripada segi sumbangan pada ekonomi dan juga pekerjaan. Jadi maksud non-compounding interest. Non-compounding interest ni bermaksud faedah yang dikenakan oleh pihak institusi kewangan atau bank akan terus teraku. Yang ini diambil kira ke atas bayaran balik pembiayaan yang ditangguh dan pelanggan perlu menunaikan bayaran balik yang ditangguh pada masa akan datang. Pembayaran pembayaran akan disambung semula selepas tempoh penangguhan. Maknanya lepas 6 bulan baru sambung semula. So, non-compounding interest ni, tadi non-compounding interest ni maknanya faedah tambahan tiada maknanya kita dikenakan interest setiap bulan. Jadi setiap bulan tu kiraan tu tidak dikenakan, tidak dikira. Maknanya tidak ada double lah, tak double interest ataupun charge keuntungan lah. Kalau Islamic, charge keuntungan. Golongan yang perlu ataupun wajar menggunakan pengecualian bayaran balik pinjaman ini. Okey, ini yang paling penting sekali. Sebab apa? Sebab kita pun tak pasti kita sebenarnya perlu ke tak perlu nak ambil. Sebab kan, kalau ikutkan kemungkinan lah, kita tak pasti. Sebenarnya tiap-tiap bulan kita surplus. Maknanya kita ada aliran tunai yang banyak. Bukan banyak, kita ada aliran tunai yang lebih. Jadi adakah perlu tak perlu? Ataupun sebenarnya kita rasa lebih, tapi bila kita buat, kita susun, sebenarnya negatif. Jadi sebenarnya perlu atau tidak perlu kita ambil moratorium ni. Okey. Golongan yang perlu atau wajar untuk menggunakan pengecualian bayaran balik pinjaman ini adalah merujuk kepada individu yang menjawab ya bagi mana-mana soalan yang berikut. Adakah anda mempunyai defisit dalam aliran tunai anda sekarang? Masalahnya kita kenal pasti tak? Realize tak yang sebenarnya kita punya aliran ni negatif ataupun positif? Okey. Kalau tiap-tiap bulan tu, sebelum sampai ujung bulan tu, kita masih ada duit lagi ke ataupun memang kita dah tak, sebelum setengah bulan tu pun kita dah tak ada duit? Itu kita kena pasti.
Kemudian yang kedua, adakah anda mempunyai baki kad kredit yang tinggi? Berapa kad kredit yang kita ada sebenarnya? 1, 2, 3, ataupun ada 3 kad kredit tapi dia punya maksimum sebenarnya kita ada 5,000, 5,000, 5,000, 15,000, ataupun kita ada satu kad kredit tapi dalam tu 40,000, 50,000. Kita tak, itu bergantung pada apa tu, ni lah, kena lihat balik berapa kad kredit yang kita ada. Yang kedua, adakah anda telah kehilangan punca pendapatan tetap utama anda disebabkan pandemik? Maknanya ada yang macam bisnes peniaga kecil, bila dia tak dapat berniaga, terus automatically dia punya pendapatan bulanan tu terus sama ada jatuh, tidak, bukan hilang semua, maknanya sebab dia tak dapat nak jual dia punya produk, terus bulan tu jatuh pada bulan pertama yang fikir bermula, ataupun memang terus dia punya apa tu, dia punya syarikat company dia memang nak kena jumpa customer. Jadi bila tak boleh jumpa customer, automatically dia punya pendapatan dia hilang. So adakah di situ, ataupun dia memang tak ada apa-apa masalah, dia memang kerja makan gaji, apa maknanya tiap-tiap bulan gaji dia ada, dia tak ada masalah. Okey. Jadi kalau memang terkesan, maknanya dia layak, dia perlu ambil moratorium ni. Dan adakah anda tidak mempunyai simpanan kecemasan yang mencukupi? Ini yang paling terkesan sekali. Sebab kebanyakan rakyat Malaysia dia buat memang kajian yang apa tadi keluarkan MIR ke apa. Memang 1,000 saja. 1,000 pun tidak ada dalam simpanan. Maknanya bulan ni dapat gaji, isteri dapat gaji, kita dapat gaji, bayar semua, termasuk dengan perbelanjaan, cukup bulan habis. Next month langsung tak ada. RM50 pun tak ada. Maknanya ada dalam 100, 200, mungkin ada 100, 200 tapi tak 1,000. Jadi bila next month tu dia tak boleh nak survive. Jadi bila mana kesemua soalan-soalan ni dijawab ya, maknanya memang inilah perlu, wajib ambil moratorium untuk membantu kewangan semasa kita. Okey, kesan mengambil pilihan untuk menggunakan moratorium. Yang pertama, jumlah bayaran balik untuk hutang rumah anda akan bertambah apabila mengambil kira faedah atau keuntungan teraku terkumpul sama moratorium. Ini kalau co-pending. Tidak, sebab yang ni sebelum jawapan ni sebelum daripada bank umumkan yang ni lah non-compounding. Okey, maknanya kalau tak ada compounding tu, jadi dia tak ada ni lah. Tidak ada charge, double charge. Tiada apa-apa penambahan faedah keuntungan sewa beli kerendahan kecuali tambah tempoh bayaran balik selama 6 bulan. Okey, ini pun sebenarnya rumah dengan kereta sama. Okey. Okey, membantu tak soalan-soalan ni? Jika semua soalan-soalan itu dijawab ya, jadi kena ambil moratorium. Ya, betul. Untuk membantu kedudukan kewangan kita. Okey, seterusnya sebelum kesimpulan, ada 2 buku yang sedikit sebanyaklah dapat membantu kita sebagai individu untuk yang pertama sekali memahami keadaan kita sebenarnya. Sebenarnya kita ni dalam zaman apa dan apakah tindakan yang perlu kita ambil. Sebab sekarang ni kebanyakan kita yelah manusia dia gembira dengan kedudukan dia dalam, seperti contohnya dalam khayalan. Bila dia ada pekerjaan, dia ada pendapatan, jadi dia rasa benda tidak ada kekangan, tidak ada kesusahan. Jadi dia rasa hidup dia tu mudah, tidak ada apa-apa perlu perancangan yang dia perlu buat. Jadi cadangan saya, bacalah buku Robert Kiyosaki. Dia ada banyak buku. Dia ada yang cash flow, dia ada
ada banyak buku dia, tapi yang kalau tak dapat nak baca buku dia yang lain pun boleh baca uh, buku yang ni. Buku ni memang buku yang bagi saya sangat baik. Sebab apa buku ni baik? Bagi saya sebab dia bukan hanya mengajar kita tentang teknikal kewangan tu, macam mana yang saya bagi tahu tadi, komponen-komponen dan tindakan, tapi dia lebih kepada untuk mencabar minda kita tentang di manakah kita sebenarnya di zaman sekarang ni, apa yang berlaku tentang kewangan. Jadi sebab tu buku ni tajuk dia Increase Your Financial IQ. Okay. Dia ada tentang mindset semua, dia olah lah. Okay, bagaimana dia nak matchkan dengan financial literacy. Dan seterusnya buku kedua, buku Azizi Ali. Ekstrim sikit lah dia punya bunyi kan, tapi bila kita tulis buku ni memang dia punya catchy dia punya dia punya tajuk buku dia tu. Dan buku ni bagi saya okey, baik, bagus, sebab dia cuba implementkan pengalaman dia sebagai perancang kewangan dan dalam konteks Malaysia. Dan saya baca ni memang ada yang praktikal lah, yang berkaitan dengan kehidupan kita. Contohnya bila beli rumah tu dengan lawyer, macam mana urusan dia. Dia ada cerita pengalaman-pengalaman dia, dan sama juga pengalaman yang saya rasa juga. Dia jadi macam mana untuk selesaikan dia tu, dan bagaimana kita nak bertindak, kita nak merancang, nak berhadapan dengan elemen-elemen dalam kehidupan kita berkenaan kewangan. Yang ni dia akan bantulah. Untuk yang Robert Kiyosaki, international atau overseas punya writers. Kalau yang Azizi Ali ni, dia dalam konteks Malaysia, sangat baiklah untuk memberi pengetahuan kewangan kita. Okey, seterusnya kesimpulan. Yang ni pun saya ambil daripada FB, Bina Urus dan Kewangan. Lebih kurang macam ni lah. Sebab kita bercerita tajuk sekarang tentang proses perancangan kewangan. Jadi yang pertama sekali, dia ada financial planning, personal financial planning, dan dia ada wealth management. Wealth management ni pengurusan kekayaan. Sebelum pergi wealth management, kita pergi dulu personal financial planning, pengurusan kewangan peribadi dulu. Okey. Jadi bila kita combine antara wealth management dengan financial planning, personal planning ni, jadi kita akan dapat membina kita punya satu matlamat bagaimana kita nak capai financial freedom. Ini lagi satu, financial freedom ni ada lagi satu part. Bila kita dah lengkapkan perancangan kita, barulah kita akan ada satu matlamat financial freedom. Financial freedom ni memang sebenarnya dalam Islam, sebab kita pun tak digalakkan berhutang. Jadi antara matlamat kewangan kita financial freedom. Tapi macam mana kita nak sampai kepada financial freedom? Ini dia punya komponen-komponen dia lah. Okey, yang pertama kita ada dalam wealth management, kita ada kita ada wealth accumulation ataupun pelaburan, wealth distribution, dan wealth protection. Kita ada wealth purification. Itu kita akan, kalau yang tu kita bincang yang lain lah nanti. Okey, yang pertama kita kenal pasti kesimpulannya keperluan dan matlamat kewangan kita. Yang pertama sekali. Okey. Lepas tu kita kena analisis profil risiko kita. Kedua, yang ketiga, kenal pasti nilai aset dan tanggungan. Tadi aset dan liability, tu yang net worth kita, dan analisis aliran tunai. Jadi cash flow, net worth, risk, tu semua kita kenal pasti. Dan daripada sini kita ada pengurusan aliran tunai, plan tindakan kita tadi, perancangan pelaburan, perancangan zakat, cukai, pengurusan risiko dan perancangan takaful ataupun insurans, perancangan harta, estate planning atau perancangan
persaraan. Jadi kita kena buat pelaksanaan yang pertama, lepas tu pemantauan, kajian semula, lepas tu kena rebalance. Rebalance ni maknanya kita kena restructure balik kita punya kedudukan kewangan kita dari masa ke semasa. Mana tahu kan, ala kita dapat pusaka juta-juta kan. Daripada kita orang biasa dapat pusaka juta, manalah kita tahu kan bagaimana kita nak susun semula kedudukan kewangan kita. Okey, kesimpulannya yang ni saya ambil daripada website Sitos Kredit. Okey, yang pertama sekali, luang masa untuk membuat perancangan kewangan yang serius. Kena luang masa. Kalau kita dengar, kita baca buku banyak pun kita tak buat, nothing lah, tak jadi apa-apa. Okey, bila kita dah buat tu, okey, berbelanja kurang daripada pendapatan. Maknanya kalau gaji kita 7,000 and then kita punya komitmen fix bil semua tu dalam 3,000 and then kita punya pembelanjaan berapa, dan kita kat situ kita akan setkan ataupun kita rancang bagaimana lebihan itu untuk kita kembangkan lagi, untuk kita tingkatkan lagi harta ataupun kewangan kita. Yang ketiga, rancang peribadi perbelanjaan secara realistik. Yang ni kena macam tadi lah, realistik ni maknanya kita berapa pendapatan kita, berapa perbelanjaan kita, berapa baki kita ada. Okey, matlamat yang kita buat adalah adakah bersesuaian dengan kita. Contoh kita nak jadi jutawan kan, jadi jutawan dalam berapa tahun, contohlah 5 tahun. Jadi realistik lah kalau ada cita-cita nak jadi jutawan. Okey, kemudian untuk mencapai kebebasan kewangan, yang seterusnya, amalkan gaya hidup yang lebih sederhana. Jadi maknanya sepatutnya level kita boleh, contohlah kita boleh pakai Alphard, contoh, tapi kita tak pakai Alphard, kita pakai apa yang bawah Alphard, bawah sikit daripada Alphard, contohlah. Okey, ataupun sebenarnya family kita tak besar, kita tak perlu pakai MPV, kita pakai small SUV pun dah okey. Okey, itu bergantung pada inilah kemampuan. Jadi kita amalkan gaya hidup yang sederhana. Ini sangat membantulah. Okey, sebab kebanyakan manusia terperangkap dengan hutang adalah disebabkan lifestyle. Lifestyle ni yang memang sangat bahaya. Ini saya tak pasti, tapi memang sebenarnya memang ada orang lifestyle yang saya tak pasti yang kita dalam lingkungan kita lah. Tapi kalau di luar sana, memang ada orang lifestyle dia beli jam sampai 10,000. Memang real. Memang ada. Tapi kita tengok kemampuan dia tu dia kadang dipersoalkan. Jadi tak pasti bagaimana boleh berlaku seperti itu kan. Okey, yang terakhir, kurangkan jumlah hutang. Jadi hutang-hutang yang tak perlu kita kurangkan. Hutang kredit kad, personal financing, apa lagi, hutang-hutang. Jadi buang hutang-hutang ni, ini pun bergantung dengan kita punya lifestyle dan tingkatkan simpanan dan pelaburan kita. Itu yang inilah. Yang terakhir sekali, sebenarnya dekat dalam industri kita dah kerajaan, kerajaan, bank negara, Suruhanjaya Security, lepas tu dia dengan kita ada ITFIM, kita ada FPAM, kita ada MPC ni bawah Suruhanjaya Security. Kita ada banyak daripada badan-badan kerajaan untuk membantu rakyat membina kewangan peribadi dengan baik. Sebab sebab kajian-kajian menunjukkan bahawa memang rakyat Malaysia dia punya tingkat pengetahuan berkenaan dengan pengurusan kewangan sangat lemah. Jadi kerajaan dengan kerjasama daripada badan-badan yang ada ni, dia mengeluarkan financial planner, licensed financial planners. Licensed financial planners ni dia yang mengambil peperiksaan ataupun exam Islamic financial planner, certified financial planner, lepas tu registered financial planner.
Yang ni memang dia akan ambil satu peperiksaan berkenaan dengan kewangan. Kemudian dia akan dapat title yang tu IFP, CFP, RFP, uh, yang untuk dia lulus lah dalam peperiksaan tersebut. Kemudian financial planner ni yang ada IFP, CFP, RFP ni, uh, sekiranya dia nak jadi seorang penasihat kewangan yang berdaftar secara profesional, dia perlu uh, register dengan di bawah satu syarikat kewangan, yang syarikat kewangan ni akan registerkan dia, daftarkan dia bawah bank negara, bawah Suruhanjaya Security, untuk produk pelaburan, takaful. Jadi untuk kita, sebab kalau kita DIY untuk susun semula kewangan kita ni agak sukar. Tapi kalau yang kita rajin, kita boleh buat, kita committed, boleh teruskan. Tapi sekiranya kita nak betul-betul serius untuk susun semula kewangan kita, dan bagaimana untuk kita mencapai matlamat kewangan kita, kita boleh appoint ataupun kita engage licensed financial planner. Okay, licensed financial planner ni boleh, kalau nanti saya ada bagi yang ni, kita boleh tengok dalam website ada licensed financial planner, dan dia bekerja dengan syarikat-syarikat kewangan yang wealth management company. Kita boleh appoint dia, tapi ada inilah bayaran fee lah. Dan dia akan bantu kita bagaimana secara profesional untuk menyusun kedudukan kewangan kita daripada mula sampai akhir, dan review sampai betul-betul kita rasa memang kita dapat merasai bahawa kita punya keadaan kewangan itu tersusun dan dalam keadaan yang seperti kita rancang untuk sampai matlamat kewangan kita. Okey, wallahu a'lam. Ya, ada fee. Yang ni kita ada full financial planning. Maknanya full financial planning, kita start daripada cash flow tu sampailah kita ada cash flow, network, kita ada risk management, kita ada investment planning, retirement planning, estate planning, comprehensive. And then kita financial planner ni akan monitor kita sampai betul-betul kita complete kan semua planning ni. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, Ana rasa setakat ni saja. Kalau ada pertanyaan boleh teruskan dekat dalam grup. Ana cuba bantu. Untuk financial planner ni, okey, kalau serius boleh PM Ana. Ana akan pass pada financial planner yang memang betul-betul ni lah, license financial planner yang bertauliah. Ya, zakat ni memang antara okey, untuk hari ni, tajuk hari ni hanya berkenaan dengan pengurusan kewangan peribadi sahaja secara general. Untuk pengurusan kewangan peribadi, perancangan kewangan peribadi secara Islam, yang tu kita buat sesi yang lain. Sebab tu dia ada dia punya spesifik topik yang kita nak stress dekat situ. Apa beza dia antara perancangan kewangan Islam dan perancangan kewangan konvensional. Itu ada live punya ni lah, kehidupan, maknanya kerana sekarang dengan di after lah, lepas akhirat. Apa kaitan kehidupan perancangan kewangan yang sekarang ni, yang kita rasa macam tak wajib. Tapi bila kita dah tahu kedudukan sebenarnya, baru kita faham sebenarnya wang ni boleh bawa mati.
Tapi cumanya bagaimana? Itu kena ada perancangan kewangan. Wang memang boleh buat mati sebenarnya. Tapi bukannya wang tu tanam dengan kita. Tapi bagaimana wang tu apa tu dia bekerja walaupun kita dah mati. Okey, untuk harga minyak sebenarnya dia adalah berkaitan dengan crude oil ataupun minyak apa tu mentah dunia. Dia adalah sebenarnya kesan daripada apa tu dia panggil apa tu dia panggil war, oil war ataupun antara dua pihak Arab Saudi dengan Rusia. Dia masing-masing apa tu mengeluarkan ataupun produce dia ada dua sekarang ni keadaan sekarang. Satu masing-masing mengeluarkan apa tu dia punya apa kita panggil lebih banyak minyak mentah daripada sepatutnya. Jadi bila ekonomi ni dia demand and supply. Bila supply tu melebihi daripada demand, maknanya penawaran tu dia keluarkan dalam keadaan banyak barrel tu minyak. Jadi harga jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua memang berkaitan dengan COVID-19. COVID-19 ni bila semua apa MCO ataupun PKP, jadi tidak ada kenderaan digunakan secara ataupun jentera digunakan seperti sedia kala normal. Jadi automatik secara tidak langsung jatuh. Jadi bila jatuh harga minyak dan kita Malaysia antara negara pengeluar minyak dan maknanya kita ekspor minyak. Bila kita ekspor minyak, ekspor ni adalah pendapatan kepada negara. Jadi dan pendapatan Malaysia pun jatuh. Itu satu. Yang kedua, harga minyak yang ada sekarang jatuh disebabkan kiraan apa tu weekly calculation formula yang kita guna tu mengikut keadaan semasa harga minyak mentah dunia. Jadi bila harga minyak mentah dunia jatuh, dia bukan jatuh, dia menjunam. Jadi harga yang Malaysia minyak Malaysia pun jatuh menjunam. Ini kesan. Jadi yang terbaru ni Rusia dan Arab Saudi telah bersetuju untuk mengeluarkan pengeluaran. Kemungkinan harga minyak akan naik semula lah. Okey. Mungkin lepas ni kita boleh bincangkan tentang pengurusan kewangan Islam. Sebab dia memang pengurusan kewangan Islam ni dia memang berkaitan dengan apa tu perancangan kehidupan seorang Muslim ni. Dan dia dia ada keterkaitan dengan kehidupan kita selepas mati. Dan perancangan kewangan ini sebenarnya dia adalah kalau kategori apa tu dalam muamalat dia dipanggil sebagai daruriyat lah. Sebab dia dah jadi keperluan. Sebab bila tak ada perancangan kewangan ni kebanyakannya individu-individu akan mengalami masalah dalam dia punya apa tu kehidupan. Scammer, along, pencaraian, ini semua walaupun yalah itu semua dah memang takdir, tapi memang berkaitan dengan perancangan kewangan. Okey. Ada lagi apa-apa soalan kalau tak
saya boleh tamatkan di sini sebab rasanya dah mungkin sejam saya rasa. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya mohon untuk undurkan diri. Boleh ya, saya undurkan diri setakat ni. Untuk ekonomi pun boleh juga kalau kita nak buat satu session untuk ekonomi. Ekonomi pun mungkin kita boleh bagi dua antara ekonomi yang secara umum dan ekonomi Islam. Jadi apa beza dia sebenarnya yang sebenarnya kita pun tak tahu kita ni ekonomi apa sebenarnya. Soalan saya, okey, kalau tak ada apa-apa, saya mohon maaf segala kekurangan dalam sharing hari ini. Kalau ada terkasar bahasa, saya minta maaf semuanya daripada diri sendiri dan minta mohon hidayah daripada Allah. Akhirul kalam, Allahumma barik lana wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.